Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tak buka lagi rupanya mic ni. Cakap seorang-seorang Syah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar. Boleh dengar suara saya dengan jelas semua? Boleh. Okey, Boleh go. boleh, alhamdulillah. Okey, dalam ruangan Google Meet ni kita bersama dengan Cikgu Masyitah ya. Cikgu Masyitah ada dengan kita untuk pembelajaran pada hari ini ya. Okey, pertama sekali saya masih lagi Cikgu Siti Zarina yang mana pernah mengikuti kelas saya 2 minggu yang lepas. Saya guru praktikal yang akan bersama awak sehingga awak habis semester inilah. Saya akan mengajar untuk subjek penyediaan tapak di bawah bimbingan Cikgu Masyitah dan Cikgu Masyitah akan sentiasa dengan saya lah. Jadinya pelajar semua sihat ke? Sihat. Sihat, okey. Sihat. Okey, untuk kelas Google Meet ni saya tahu ada kawan-kawan awak yang mengalami kesukaran untuk hadir dalam kelas saya. Jadi saya harap yang mana ada ni dapat memberi tumpuan yang baik kepada saya sepanjang pengajaran saya pada hari inilah. Boleh belajar Boleh. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, awak boleh chat dekat saya dekat sebelah tu, dia ada ruangan chat kan? Kalau awak rasa tak nak suara awak keluar lah, awak boleh chat saya kat tepi tu, saya boleh baca. Okey, kita mulakan presentation kita. Terkeluar pula gaming. Macam mana nak jumpa dah. Okey. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar halangan bawah tanah dalam kerja-kerja pembersihan tapak. Okey. Pada kelas sebelum ini kita telah belajar mengenai cara-cara membersihkan tapak, kaedah bagaimana untuk kita membersihkan tapak. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar apa halangan yang berada di bawah tanah. Okey. Tidak semua tapak pembinaan yang kita akan tapak pembinaan lah, tapak kita lah yang kita akan bersihkan itu adalah dari kawasan yang tidak pernah dibangunkan bangunan. Mungkin ada tapak pembinaan merupakan bangunan-bangunan yang lama yang perlu kita bersihkan untuk menaikkan pembinaan yang baru. Jadinya terdapat di bawah tanah itu halangan-halangan yang perlu awak semua ketahuilah. Okey pelajar? Awak boleh tengok slide saya kan? Boleh. Okey. Okey. Laluan kemudahan utility. Okey, utility ni awak tahu tak apa dia? Sebenarnya. Tak. Utility ni okey awak tak tahu. Okey, pada hari ni saya share dengan awak, ini adalah satu yang awak perlu tahu. Utility ini adalah seperti kabel elektrik, pipe air, kabel komunikasi, pipe gas, pipe pembentung. Semua ini adalah dalam satu term di bawah kemudahan utility yang ada di rumah awak sendiri. Semua rumah ada elektrik kan, semua rumah ada air, ada telefon, ada pembentung kan. Yang ni lah awak kena tahu. Okey. Inisiatif kan. Ada mic pelajar yang buka ya. Dah lah suruh buat. Okey. Terima kasih. Okey, kita sambung okey.
laluan utility ini merupakan seperti yang saya kata tadilah, kabel elektrik, kabel telekomunikasi, pipe air, pipe gas, saluran pembentung. Okey, laluan utility ini mempunyai agensi pemilik dia lah. Okey, yang awak tengok pada slide ini, kabel elektrik merupakan agensi Tenaga Nasional Berhad. Kabel telekomunikasi merupakan syarikat Telekom Malaysia Berhad, ataupun mungkin ada syarikat-syarikat lain telekomunikasi seperti Celcom, Maxis, itu merupakan salah satu utility yang kita guna. Okey, pipe air, syarikat bekalan air negeri. Okey, saya nak tanya, pipe untuk syarikat bekalan air negeri Perak ni siapakah pemilik dia? Pelajar? Tak tahu. Hai, bil air kat rumah tu siapa syarikat mana tu? Lembaga air. Lembaga Air Perak. Okey, kena tahulah sebab kita duduk kat Perak, kita kena tahulah siapa pemilik agensinya. Pipe air ni siapa punya? Okey, macam Syabas, okey, logo kat bawah tu Syabas. Itu syarikat bekalan air Selangor. Untuk Perak, kita ada syarikat apa pelajar? Syarikat bekalan air Perak. Okey. Okey, kita ada pipe gas Malaysia Sdn Berhad. Saluran pembentung, kita ada Indah Water Consortium. Yang ini menyeluruhlah pada satu Malaysia lah. Okey. Okey, kepentingan mengetahui laluan utility. Okey, pada awalnya awak tak tahu utility ni apa. So awak dah tahu utility ni adalah seperti kabel elektrik, air, gas yang memberi awak kemudahan awak di rumah, kemudahan domestik. Okey, jadinya ianya sangat penting. Okey, jadinya kepentingannya adalah untuk kita mengetahui laluan utility ni bagi mengelak korekan terbuka dalam pemasangan laluan utility baru dan penambahbaikan akan datang, meminimum gangguan terhadap trafik dan orang awam, memberi perlindungan kepada talian dan kabel utility. Okey, untuk kita ni, kita kena ketahui laluan utility ini. Semasa kita nak buat pembersihan tapak, korekan, kita perlu tahu untuk mengelak kita terkorek utility ini, mengelakkan daripada berlakunya kerosakan kepada laluan utility yang sedia ada. Dan juga kepentingan dia juga, sekiranya kita ada pembinaan baru, kita boleh menggunakan utility yang ada ini untuk membuat sambungan yang baru pada pembangunan kita lah. Tapi yang lebih pentingnya adalah kita nak mengelakkan daripada berlakunya kerosakan pada laluan utility sedia ada. Okey, seterusnya kaedah pengesanan halangan. Okey, cara bagaimana untuk kita mengetahui bahawa laluan utility ni berada di mana. Seperti yang saya telah cakap, laluan utility ini berada di bawah tanah. Ianya tertanam di dalam tanah. Jadi macam mana untuk kita mengetahui ada kabel dekat bawah ni? Okey, salah satunya adalah kajian pemetaan bawah tanah. Okey, kajian pemetaan bawah tanah ni kita boleh tahu daripada pihak JUPEM ya. Siapa pernah dengar JUPEM ni apa? Pelajar? Ada yang tahu ke JUPEM ni apa? Assalamualaikum. Tak tahu cikgu, tak tahu. Okey, ada. Jawab bila saya tanya. Kalau awak tidak tahu, cakap awak tidak tahu dan saya akan bagi tahu pada awak. Okey. JUPEM ini adalah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Okey, dia ni dipertanggungjawabkan menguruskan pemetaan. Salah satu tanggungjawab dia lah. Okey, menguruskan pemetaan utility di seluruh negara. Jadinya pihak JUPEM ini dia mempunyai data laluan-laluan utility
yang berdaftar dengan pihak JUPEM lah. Sekejap ya. Ada pelajar yang masuk. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, macam saya cakap tadi, pihak JUPEM ini dipertanggungjawab untuk menguruskan pemetaan utiliti di seluruh negara. Okey, ianya bagi mengelakkan berlakunya kerosakan, gangguan perkhidmatan akibat kerja-kerja pengorekan yang berlaku tanpa maklumat utiliti yang mencukupi dan tepat. Okey. Oleh itulah JUPEM ini dia ada satu sistem yang dipanggil PADU, okey, yang short formnya adalah PADU, Pangkalan Data Utiliti Bawah Tanah Kebangsaan. Jadi laluan-laluan utiliti ini dia berdaftar dan ada data, okey, data seperti data ukur kadastre, data topografi, dan data lokasi. Jadi bila kita nak melakukan sebarang korekan, kita boleh dapatkan data ini daripada pihak JUPEM lah. Okey, dengan cara yang keduanya penggalian, aktiviti penggalian. Okey. Tapi gali ini tidak boleh sebarang gali. Awak kena tahu di mana kedudukannya, melalui mana? Pemerhatian dan penyiasatan tapak. Okey. Untuk pemerhatian dan penyiasatan tapak ini secara kasarnya, apabila awak berada di satu tempat tapak site kita ni, awak melakukan lawatan tapak, awak perlu mengesan di mana penanda laluan utiliti ini. Setiap utiliti seperti pipe air, dia ada penanda dia sendiri. Kabel elektrik dia ada penanda dia sendiri. Jadinya awak boleh secara kasar awak boleh tahu di mana. Ini secara manual lah, kita menggunakan panca indera kita lah, menggunakan mata kita untuk melihat, dan secara ada juga kaedah menggunakan alatannya. Itu kita akan pergi selepas inilah. Okey. Persediaan yang perlu sebelum memulakan kerja-kerja pengesanan utiliti. Okey. Awak kena tahu dulu utiliti ini berada di mana sebelum kerja-kerja korekan dilakukan. Okey. Dapatkan peta atau plan utiliti bagi kawasan tersebut. Okey, ini merupakan maklumat awal. Dapatkan peta, inilah yang saya katakan tadi, awak boleh dapat daripada pihak JUPEM. Okey, boleh mohon pada dia di kawasan tapak awak ini, di mana kedudukan utiliti sedia ada yang telah ada, supaya korekan awak, bagi awak mengelak terkorek kabel yang telah ditanam lah. Okey. Yang keduanya, perhatikan keadaan tempat semasa, keadaan tanah, basah kering. Okey, pilih bomba dan gas valve dan lain-lain. Okey, ini yang saya katakan tadi, perhatikan keadaan sekeliling. Sebab laluan-laluan utiliti yang sedia ada mempunyai penanda-penandanya yang tersendiri. Di situ pun awak boleh tahu dekat mana. Okey, menilai keberkesanan pelbagai teknik pengesanan bagi mengesan pepasang utiliti. Okey. Walaupun awak tahu, awak nampak pada kawasan awak tu, awak nampak ada penanda penanda laluan kabel elektrik. Okey, awak tak boleh nyatakan kat situ. Itu secara kasar. Awak kena buat juga pengesanan menggunakan alatan. Kena tengok dekat mana laluan dia pergi ke mana. Sekadar sebab penanda itu hanya sebagai maklumat kepada orang awam lah, menyatakan situ ada laluan. Okey, prinsip perancangan. Okey, ini pengetahuan kepada awak. Perancangan tapak untuk laluan kemudahan utiliti yang disediakan bagi bertujuan. Okey. Laluan utiliti di negara kita teratur dan sistematik. Perancangan laluan kemudahan dirancang secara bersepadu, praktikal dan sistematik. Itulah yang negara kita praktikkan lah.
kita nak laluan-laluan utiliti ini berada sejajar, selari dengan laluan-laluan utiliti yang lain lah. Tak ada orang kata macam pertindihan laluan utiliti di antara satu utiliti dengan utiliti yang lain lah. Okey, keselamatan. Perletakan dan reka bentuk laluan utiliti perlu menekankan aspek keselamatan dan tidak menyebabkan kacau ganggu kepada persekitaran penduduk. Okey, kebiasaannya laluan utiliti ini dia ditempatkan pada satu kawasan lah, okey, untuk keselamatan kepada penduduk. Penjimatan dan ekonomi. Perletakan laluan kemudahan utiliti perlu disediakan secara bersepadu, mengambil kira penjimatan kos di samping ekonomi dari segi pelaksanaan dan penyelenggaraan. Keselesaan dan keindahan. Perancangan rizab lalu kemudahan utiliti perlulah mengambil kira pemeliharaan alam semula jadi dan landscape dengan elemen dan bersesuaian dan harmoni dengan pembangunan sekitar. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah gambaran di mana laluan kemudahan utiliti berada pada sebelah jalan. Okey, awak boleh lihat. Okey, yang tengah-tengah ni adalah laluan jalan raya. Okey, saya minta awak pelajar tolong lihat beri perhatian pada slide saya ni. Saya nak awak lihat betul-betul. Okey, ini kereta rentas. Okey, bahagian tengah ini merupakan jalan raya. Selepas tu ada bahu jalan dan ada rizab untuk parit. Dan awak nampak di bahagian kiri dan kanan itu adalah laluan kemudahan utiliti yang berada di tepi jalan. Okey, itu yang berada di tepi jalan lah. Kita tak ada buat di bawah longkang ke. Rentas itu ada, tapi ini kebiasaannya lah, laluan kemudahan utiliti. Rajah nampak tak? Ada yang tak faham tak pada rajah ni? Pelajar? Nampak cikgu. Nampak ya. Okey, itulah kenapa terima kasih ya, nampak ya. Kenapa awak perasan bila awak naik motor ke, awak keluar ke, kenapa di bahu jalan ni ada bahu jalan yang lebih. Ada kawasan-kawasan yang lebih ke tepi tu kan. Itu adalah laluan kemudahan utiliti lah. Memang dah diberi satu kawasan lah. Okey, ini susunan utiliti. Okey, susunan utiliti ini, susunan dan jarak setiap laluan juga perlu mengikut ketetapan PBT. Okey, PBT ni adalah pihak berkuasa jalan serta mengambil kira spesifikasi yang diperlukan oleh penyedia utiliti. Okey, jadual di sebelah menunjukkan jarak dan susunan utiliti dari sempadan laluan dan juga antara utiliti dengan utiliti yang lain. Okey, maksud utiliti itu adalah daripada contoh kabel elektrik dengan kabel air, dengan pipe air, dengan pipe air ni tak bolehlah bertindih. Dia kena duduk sebelah-sebelah lah. Dan walaupun sebelah-sebelah, dia ada jarak dia yang tersendiri. Okey, nombor 3 tengok ni. Kabel elektrik disyorkan di tempat bersama paip pembentung dalam laluan utiliti sebelah jalan yang sama, manakala kabel komunikasi disyorkan di tempat bersama paip air dan paip gas pada sebelah jalan yang lain. Maknanya sebelah jalan yang di seberang lah. Dia tidak sekali lah. Okey, kenapa paip gas dengan paip kabel elektrik ni tak boleh duduk sebelah-sebelah? Sebab dia tak nak ada berlaku sebarang tu tak baiklah untuk keselamatan lah. Kita takut ada apa-apa yang berlaku kan. Jadinya dia kena letak di sebelah jalan yang lagi satu lah. Okey, bila awak tengok pada tabel ni, kabel elektrik minimum 0.3 meter dari sempadan atau laluan utiliti yang lain.
Maksudnya jarak kabel elektrik dengan laluan utility yang lain ni 0.3 meter minimum ya. Selepas tu pipe air. Pipe air ini minimum 0.6 dari sempadan. Sempadan tu daripada sempadan yang result longkang itu, atau dari laluan utility yang lain. Dia kena jarak sikit lah untuk pipe air ni. Okey, bagi kabel komunikasi sama dengan kabel elektrik, jarak dia adalah 0.3 meter. Okey, bagi pipe pembentung pula 0.3 hingga 1.2 meter dari sempadan atau laluan utility lain. Ada juga option dia 3 hingga kenapa? Sekejap ya. Okey. Okey. Option yang keduanya adalah 3 hingga 6 meter dari saluran air bersih atau mengikut piar wayar yang dibenarkan. Okey, yang ketiganya, laluan pembentung perlu diasingkan dengan saluran air bersih dan diletakkan lebih rendah, iaitu dalam jarak minimum 1 meter lebih rendah. Maksudnya 1 meter lebih dalam lah. Paip pembentung dengan paip air bersih tak boleh duduk dekat-dekat bagi mengelakkan daripada paip. Contohnya paip pembentung ni mengalami kerosakan, takut nanti dia memberi efek pada paip air bersih lah. Atau lain-lain utility 0.3 meter daripada sempadan atau laluan utility yang lain. Okey. Okey, ini contoh rajahnya. Okey, awak lihat di rajah ini. Saya nak awak nampak. Sekiranya saya bercakap saja awak tak nampak di mana kedudukan dia. Okey. Awak nampak ya. Contohnya jalan raya di bahagian tengah. Okey, awak lihat di bahagian kiri laluan utility diberikan selebar 3 meter dan kedalaman untuk awak tanam kabel awak ni, awak tengok A itu minimum adalah 1 meter. Okey, dan jarak dia 0.3 meter. Awak lihat pada tu jarak B, C, C tu kan. So awak tengok pipe air jarak ke pipe gas adalah 0.3 meter. Daripada pipe gas ke kabel telekomunikasi 0.3 meter juga. Okey, kat sini awak nampak jarak dia adalah seragam ya, 0.03 meter. Okey, jarak ini bagi mengelakkan daripada berlakunya pertindihan laluan utility. Okey, awak lihat di sebelah kanan pula. Jarak yang sama, kedalaman yang sama. B 0.03. Selepas tu dia ada 0.03 lagi. Awak lihat, okey, awak tengok ni pada D. D ini kedalamannya ditambah lagi pada 1 meter. Jadinya total dia A tambah D 2 meter kedalaman. Paip pembentung ini laluan dia lebih dalam daripada laluan paip pembentung ini lebih dalam daripada laluan utility yang lain lah. Utility air, gas, kabel komunikasi, elektrik. Okey, dia lebih dalam lah. Paip pembentung ni tahu kan apa dia? Tahu. Paip bentung tu apa? Yang mana yang cakap tahu tadi tu? Ni air tak bersih. Takkan saya nak sebut. Okey, bagus. Paip yang laluan air yang tidak bersih lah, daripada rumah kita, daripada kedai kan. Ni laluan air yang tak bersih yang akan dibawa kepada loji lah. Okey, bagus. Okey, ini keratan kedudukan utility pada tanah lembut. Okey, pada awak lihat pada pada rajah ini. Okey, dia diletakkan dalam HV itu adalah high voltage, bermakna ini adalah laluan elektrik lah. Okey, dia diletakkan dalam non-metallic pipe. Okey, dia diletakkan kabel itu diletakkan dalam pipe. Okey, dan ditanamkan dengan konkrit dan seterusnya baru dikambuskan dengan soil pada kedalaman 2.5 kaki yang ni lah. Ni contohlah. Okey.
Okey, dia punya tapak dia adalah sebanyak 3 inci. Okey, dia kena ada tapak lah. Awak kena sediakan untuk meletakkan kabel elektrik ni. Okey, ini pula merupakan keratan kedudukan utiliti yang merentas longkang. Okey, awak lihat ya gambaran longkang ini. Okey, GI pipe. Okey, inilah GI pipe ini digunakan untuk meletakkan kabel elektrik lah. Awak lihat pada sebelah kanan. Awak pernah nampak tak kedudukan macam ni? Awak nampak longkang, tiba-tiba awak nampak GI pipe. Awak pergi mana-mana mungkin awak pernah nampak kan, mesti tertanya-tanya apa ni? Kan? Okey, mungkin laluan air. Inilah utiliti di bawah tanah. Okey, pada kedalaman 76 cm. Okey. Pelajar faham ke yang ni? Faham. Okey, faham. Okey. Keratan kedudukan utiliti rentas pipe besar. Okey, ini pun sama dengan gambaran pada rentas longkang tadilah. Dia masih menggunakan GI pipe. Okey, untuk laluan air. Tapi cumanya di bahagian tepi ni, sebab dia adalah parit yang besar, tepi ini perlu dikonkrit. Tebing sungai perlu dikonkrit. Okey. Kedudukan utiliti penjalan kaki. Okey, yang ni ada dua perbezaan. Nampak seperti sama. Perbezaan dia adalah di sebelah kanan dia merupakan high voltage lah, kabel elektrik. Keratan ini menunjukkan di bawah laluan utiliti ini kita ada sand bending sebagai tapak. Lepas tu kita ada sand covering. Selepas kita dah tanam dan kita letak bata atas tu, brick yang bersaiz 9 inci kali 3 inci lah. Ini bagi kabel yang high voltage. Manakala di sebelah kanan masih sama, cuma perbezaan dia adalah pada saiz. Saiz brick itu, saiz bata itu adalah 4 inci kali 3 inci lah. Ini pada low voltage lah, tapi kaedah penanaman dia adalah sama pada kedalaman 2.5 kaki. Okey, ini keratan kedudukan utiliti yang merentasi jalan. Okey, yang merentasi jalan raya. Okey, inilah kita menggunakan steel pipe ataupun galvanized iron pipe. Okey, dia lebih kuatlah. Sebab dia merentasi jalan raya. Seperti yang kita tahu, jalan raya ini menanggung beban-beban kenderaan yang berbagai lah. Kita ada macam-macam jenis kenderaan, motor, kereta, lori yang mempunyai perbezaan berat dia lah. Jadinya kita perlu ada satu apa orang panggil ni ya, ni lah steel pipe or galvanized iron ni lah, sebagai laluan yang kita meletakkan kita punya kabel elektrik kat bawah tu. Okey, pada kedalaman 2.5 kaki ditanam sama seperti yang sebelum ini. Kita ada sand bending bawah ni lah, kena ada tapak dia. Okey, itu bagi yang saya jelaskan tadi, yang banyak-banyak tadi contoh itu merupakan penempatan utiliti bawah tanah tanpa terowong. Maksudnya ia ditanam terus. Okey, ditanam terus tanpa ditanam teruslah, tak ada terowong apa. Okey, awak kena tahu ada yang keduanya adalah penempatan utiliti di bawah tanah yang dibina terowong utiliti. Okey, kita kenali sebagai common utility tunnel. Okey, ini contoh dia, sebagai contoh gambaran pada awak. Dia ada satu terowong dalam tanah yang laluan utility ini diletakkan di dalam terowong itu, dan kita pun boleh masuklah dalam tu. Orang awam tak boleh masuklah, pekerja-pekerja boleh masuklah untuk melakukan penyelenggaraan dan sebagainya lah. Okey, sebagai contoh dia. Okey, ini gambaran dia, saya tunjuk pada awak. Okey, ini
Gambar kiri ini merupakan susunan bagi pipe air dan komunikasi yang ditempatkan di dalam galeri yang sama. Maksudnya pada laluan yang sama. Awak lihat terowong ini agak besar, dia tidak ditanam terus. Utility ini tidak ditanam terus, maknanya pekerja boleh masuk dalam ni lah. Okey. Gas dan elektrik perlu diletakkan dalam galeri yang berasingan dengan laluan lain. Okey. Bagi meminimumkan risiko suhu panas kepada bekalan air, utility yang mengeluarkan haba seperti elektrik perlu diletakkan di galeri yang berasingan dengan galeri air. Maksudnya gas dengan air ni tak boleh sekali lah untuk mengelakkan air ni, sebab gas ni mengeluarkan haba yang lebih lah. Yang ketiga, perlu memastikan sistem keselamatan yang lengkap seperti kamera, alat penggera, pengukuran kadar oksigen, suhu pencahayaan, aliran udara, sistem peparitan dan sebagainya. Okey, untuk terowong ini, kriteria-kriteria ini perlu ada sebab pekerja boleh masuk dalam ni, dan kebiasaannya laluan utility ini lebih besar untuk pada kawasan yang mempunyai kepadatan yang tinggi lah. Okey. Dia tak adalah dia letak pada, dia tak tanam lah, dia buat terowong, letak dalam terowong. Yang ini akan mempunyai kos yang lebih tinggi lah dengan pembinaan terowong, tapi ianya lebih mudah dalam kerja-kerja penyelenggaraan sekiranya menggunakan tunnel ni lah. Okey. Untuk gambar yang sebelah ini, kabel elektrik ditempatkan di galeri yang berasingan. Okey. Tahap pelepasan gas seperti oksigen, metan dan suhu terowong perlu dipantau dengan teliti. Ini perlulah bila kita menggunakan penempatan utility di dalam terowong ini, kita perlu memastikan perkara-perkara seperti inilah. Perlu menyediakan pelan pengurusan risiko seperti letupan, kebakaran, kepanasan dan keselamatan pekerja. Bagi setiap risiko yang perlu dibuat penilaian bagi mengurangkan keberangkalian kejadian atau meminimumkan kesan. Okey, dalam laluan utility dalam terowong ini memang memerlukan tahap keselamatan yang tinggilah sebab pekerja boleh masuk di dalam terowong melakukan kerja-kerja penambahbaikan dan sebagainya lah. Okey, itu saya terangkan panjang-panjang lebar. Itu adalah kedudukan utility secara amnya lah. Awak boleh tahu kedudukan utility dengan hanya melihat melalui plan keadaan utility yang berada di dalam terowong. Okey, jadi macam mana pula saya nak terangkan sini, macam mana tiba-tiba awak sampai pada sebuah tapak kan, awak sebagai dipertanggungjawabkan sebagai juru ukur ke, site supervisor ke, awak kena tahu di mana beradanya laluan utility ni. Tapi awak dah jalan-jalan, awak cek penanda utility ni tak ada kan, awak tengok secara kasarnya tak ada kan. Jadi ataupun ada tapi awak tak tahu di mana laluan ni pergi ke depan ke kanan ke kan. Laluan ni awak tak pasti. Jadinya kita ada alat mengesan utility. Ada beberapa alat yang berada di pasaran lah. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh ini SPX-RD 8100. Okey, ini alat ini digunakan untuk mengesan pipe dan kabel bawah tanah. Yang di sebelahnya adalah HZ 4000A, pengesan saluran pipe bawah tanah dan pengesan pipe bawah sama ayat ni. Okey, pengesan pipe bawah tanah lah. Okey, yang sebelah kanan yang kuning ni pipe, sebelah kiri ni boleh pipe dan kabel lah. Okey, ada alat-alat lain seperti PCL, GPR, GNS, total station pun boleh digunakan. Okey, untuk mengesan di mana laluan utility ini berada. Okey, alat ini digunakan boleh mendapatkan satu maklumat yang lebih tepat lah, membantu kita mendapatkan laluan ini berada di mana. Okey, supaya korekan yang akan kita lakukan tidak terlebih korek kan. Takut awak terkorek nanti
terlebih rosak pula laluan utiliti ni. Okey, maklumat yang perlu sebelum kerja-kerja pengorikan. Pertama, maklumat utiliti yang tertanam di kawasan, jenis pemilik dan bahannya lah, maklumat dia lah, awak kena tahu di mana. Okey, di mana kedudukan perpasangan utiliti, berapakah kedalaman perpasangan utiliti tersebut. Okey, sebagai contoh TNB lah kan, kita nak korek kawasan, pada satu kawasan ni, dan kita tahu dekat situ ada laluan TNB. Jadi kita tidak boleh sebarangan korek dekat situ walaupun kita tahu. Kita kena buat permohonan dengan pihak tersebut yang menyatakan kita nak korek kawasan tersebut lah. Sama juga dengan agensi pemilik yang lain lah. Awak kena buat permohonan lah, tak boleh simply awak nak korek, awak kena buat permohonan. Nanti selepas ini saya akan tunjuk cara-cara permohonan yang akan berlaku. Okey. Peralatan utama yang diguna pakai bagi mengesan perpasangan utiliti. Ini contoh yang lain. Electromagnetic, locket, pipe and cable. Okey, dia boleh mengesan pipe dan kabel. Ground penetrating radar. Okey. Okey, so ni antara alat-alat yang ada lah. Okey. Yang ini menggunakan pipe dan kabel locator, mengandungi dua komponen utama, pemancar dan penerima. Okey, terdapat pelbagai jenis PCL ni. Okey. Seperti saya katakan, untuk mengesan alat mengesan utiliti ini memang ada beberapa di pasaran lah yang mempunyai pelbagai ciri dan fungsi yang tersendiri. Okey, nanti ada latihan pada awak untuk mencari alat-alat pengesan ni lah dengan ciri-ciri dia. Okey, PCL berupaya mengesan pada kedalaman 10 cm dan ketepatan pada 10 cm dan kedalaman pada 5% daripada nilai sebenar. Okey, ini pula adalah contoh menggunakan radio detection. Okey, menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengesan utiliti bawah tanah. Okey, arus elektrik yang mengalir pada bahan konduktor mengeluarkan medan magnet bulat di keliling konduktor. Okey, koil penerima boleh digunakan untuk mengesan amplitude medan magnet. Amplitude berubah bergantung kepada kedudukan dan arah penerima dalam medan magnet. Okey, awak lihat ya. Lihat pada gambar ni, pekerja ni dia berjalan meletakkan alatan ni untuk mengesan medan magnet di sekeliling kabel ni. Okey, digunakan untuk kesan bahan logam yang boleh mengeluarkan gelombang elektromagnet. Okey, maknanya dia letak untuk mengesan gelombang yang berada di dalam tanah. Okey. Okey, cara mengesan utiliti bawah tanah. Okey. Saya ada video untuk kongsi dengan awak. Welcome to SafeWork SA's Toolbox series on avoiding utility strikes. This series is all about avoiding Allah Akbar. Kita pergi slide lain pula. Kita lihat dia bagaimana dia nak mengesan. Okey. Welcome to SafeWork SA's Toolbox series on avoiding utility strikes. This series is all about avoiding utility strikes while digging or working near overhead power lines. This is the second episode, Locating Underground Utilities. This Toolbox episode explains how to locate underground utilities by looking for visual clues, using cable locators, and why potholing is a critical process in avoiding a utility strike. Walking around your worksite is an important part in finding visual clues of what utility services are present. Looking for signs of services and utilities above ground indicates things that may lie below ground. Dial before you dig plans give you an idea of the services you should be able to identify, even if you can't see them. Your dial before you dig plans need to be available on site. Using these plans, walk around your site and look for clues of electricity,
communications, gas, street lights, water and waste. Look for physical clues like access chambers, pits, valves, marker posts and warning signs, curb markings, damaged footpaths, driveways or depressions which may indicate the presence of a trench. If you intend to dig deeper than 30 centimetres within 3 metres of any electrical infrastructure, you are legally required to request a network access permit from SA Power Networks. All these services are connected to buildings or other infrastructure and are not always in a straight line. One way to take the worry out of locating buried underground assets is to use the services of an accredited locating company. There are two main techniques for utility location: electromagnetic induction and ground-penetrating radar. Electromagnetic induction uses a transmitter to energise the utility with a current, setting up an electromagnetic field. This is then detected using a receiver. Ground-penetrating radar uses radar pulses emitted into the ground. When these pulses strike a charge in the subsurface, like a pipe or cable, they are reflected back to the radar unit and the results are displayed on a screen for the operator to interpret. If you are using your own locating equipment, ensure the operators are trained in how to use it and aware of its limitations. The equipment must be calibrated and capable of detecting all types of cables and pipes. Some locating equipment may not detect an electric cable unless there is current flowing through it, and may not be able to detect non-metallic pipes or cables. It is common for some assets to be laid with detectable foil-backed marker tape or non-detectable marker tape and a tracer wire, making it easier to locate, but this is not always the case. Some assets, like fibre optic cable, cannot be located without specialised equipment. Once the asset location has been found, dig a pilot hole where you intend to excavate. This is known as potholing and is used before excavation to identify how the lines run underground. Every effort should be made to excavate alongside an asset rather than directly above it. Using appropriate personal protective equipment and insulated hand tools is a safe method for potholing. How you use your hand tools is important. They are a common source of incidents and can damage the asset if used incorrectly. Spades and shovels should have curved edges and should not be thrown or spiked into the ground, but eased in with gentle foot pressure. Always dig across the asset, not along its length. Another safe method of potholing is vacuum excavation, which is a fast and usually non-destructive way to locate and expose underground utilities services. It must be noted that water jetting at some high pressures can damage cables and pipe coatings. Whichever method is chosen, you need to apply it with care. Remember, the more risky the job, the more frequent the potholing. If you are excavating near high voltage electrical cable or high pressured gas lines, always contact the asset owner for a permit and on-site assistance if required. Prior to excavating, clearly mark all services on the ground with the correct colour paint to mark the locations of the service. Australian Standards 5488 uses the following colours for common service types: yellow for gas, orange for power, white for communications, blue for water, and red for fire services. Once an asset location has been marked and confirmed, excavation can start. Extreme care should be taken when digging above or close to the asset location. If marker tape is found, use extreme caution if you continue digging. Excavation work is discussed in more detail in the next episode. If you come across electrical infrastructure, the risks associated with any live electricity should be controlled before digging, including potholing. To do this, you'll need to contact SA Power Networks. A network access permit may then be required. If you require a permit, the power will be controlled until the permit is returned. When digging near high-pressure gas lines, APA Group requires a third-party works authorisation and possible attendance on site by an APA representative during excavation. The form will be sent with your dial before you dig plans covered in the first episode. So, in summary, always have dial before you dig plans available on site. Look for visual clues of services. Use cable locators to identify hidden assets. Clearly mark all services on the ground. When working near electricity assets, do not proceed until a permit has been issued. Always pothole prior to excavating, using insulated tools carefully, and wear appropriate personal protective equipment.
Remember, never assume services marked on the ground are correct, run in a straight line, or have been installed at a consistent depth. Always verify location by using careful potholing at frequent intervals along the services. Now that you know more about locating underground utilities, So, kita lihat pada video yang kedua. Macam mana A utility locator is a tool used to find existing utilities with laluan utility ni lah. conductor tracer wires to give an estimated depth. Although this gives you a depth estimation, it does not remove the responsibilities for verifying and exposing all utilities prior to excavation or trenchless installation. Before using your locator, be sure to read and understand your operator's manual. The basic components you need on a job site will consist of a receiver, transmitter, ground stake, direct connect cables, and an operator's manual. Once the location of a utility is determined, insert the ground stake at a 90-degree angle from the direction of the utility's path, making sure not to cross any other utilities while making the 90-degree angle. Using the direct connect cables, plug the connector into the transmitter, connect the red clip on the target line wire or above ground piping, and the black clip on the ground stake. Now that the direct connect clips are properly installed, power on the transmitter and verify the selected frequency. Next, power on the receiver and verify the selected frequency matches the transmitter. Two common locate modes are peak and null. Peak is ideal for precise locating. Null is ideal when locating adjacent to the bore path and does not need an estimated depth. For this utility, peak mode will be used to locate. When locating, you will have to sweep in the general direction of the utility with the receiver. It is important to sweep and not swing the receiver for more precise readings. Watching for the highest point of signal strength, at that point of the highest signal strength, place the blade on the ground in a vertical position, making sure not to match unlevel topography, and press the depth button for an estimation. One way to confirm your locate is to raise the receiver a confirmed distance above the ground and take another depth reading. Another method is triangulation, which compares the left and right distances from the target line to zero signal strength. These distances should be approximately equal from the target line. An additional method is to verify you have a steady signal strength above the target line. Mark the depth and location of the ground and proceed along the path of the utility, taking depth estimations as desired to locate the utility's location. Now that this utility's location and depth estimates have been completed, locate the remaining utilities on the job site prior to exposing utilities. For more locating methods and techniques, please reference the operator's manual and reach out to your local dealer specialist. Okey, macam saya cakap tadi, untuk melakukan sebarang korekan, prosedur terdapat prosedur permohonan kerja. Okey, yang pertama ini sebagai contoh ya, pada pihak JKR lah. Awak tengok ini ada catat alih di bahagian kiri. Mula, permohonan dikemukakan kebenaran izin lalu kepada jurutera daerah. Sekiranya barang itu lengkap, jurutera daerah atau wakil akan pergi melihat kawasan yang akan dikorek, adakah lokasi itu sesuai. Selepas itu, sekiranya ini mendapat kelulusan, jurutera daerah mengeluarkan surat kebenaran izin lalu kepada pemohon. Seterusnya, pemohon kemukakan permohonan permit korekan jalan kepada jurutera daerah JKR. Okey. Sekiranya tidak lengkap, dia kena patah baliklah buat permohonan semula sehingga lengkap. Okey. Jurutera daerah JKR panjangkan permohonan kepada pengarah dan kita perlu tunggu kelulusan pengarah baru dapat buat korekan. Okey, tak boleh suka-suka kita nak buat korekan sana sini, tak boleh. Tambah-tambah lagi bila ada laluan-laluan utility lah. Kalau tak ada, tak apa. Okey, apakah perbezaan gambaran utility di bawah? Okey, pelajar boleh
boleh jelas kat saya tak apa perbezaan utility dekat bawah ni? Masih ada pelajar dengan kita ke? Ada. Cikgu, kalau benda tu menghalang pembinaan, boleh ke kita ubah? Okey. Okey, pada okey, perbezaan utility di bahagian kiri dan bahagian kanan, apa yang awak nampak? Bahagian kiri ni macam mana susunan utility ni? Oh, Dia nampak lebih berselerak kan, tak tersusun. Bertindih-tindih. Bertindan-tindan kan. Okey, bahagian belah kanan ni adalah perancangan untuk laluan utility yang lebih teratur. Itulah yang negara kita cuba buatlah. Laluan yang lebih teratur untuk kesenangan di masa hadapan lah. Okey. Okey, sampai situ saja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih. Tadi saya dah nampak ada soalan. Cikgu, kalau benda tu menghalang pembinaan, bolehkah kita ubah? Laluan utility ni, kalau kita nak mengubah laluan utility ni sangat susah lah, sebab dia akan memberi kesan kepada pengguna di sekitar lah. Sebagai contoh, awak nak mengubah laluan air di bawah tu lah. Awak nak mengubah laluan itu, bila awak tutup saluran pipe besar kan, pengguna yang nak terima ni akan mengalami kesukaran. Okey, jadinya sekiranya kita nak buat sesuatu pembinaan ni, kita perlu tahu di mana kedudukan laluan utility ni. Kalau boleh kita cuba tidak buat di bawah laluan utility ni lah, air pipe, sebab kita pun nak tanam foundation kat bawah tu. Foundation ni asas ni bukan satu kedalaman yang rendah. Kedalaman dia adalah tebal dan dalam lah. Okey. Okay, terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, pelajar, ada apa-apa soalan pada saya ke? Tak ada. Tak ada. Okey, saya okey, laluan utility ni awak tahu agensi-agensi dia boleh sebutkan pada saya antara agensi yang ada. Laluan apa? Laluan utility apa? Sebelum saya tamatkan kelas ni. Air lagi? Elektrik. Dekat air elektrik. Ni pipe air kumbahan. Air kumbahan, pipe pembentuk. Okey. Apa? Pipe gas. Oh, gas. Telekomunikasi. Terima kasih. Okey, bagus. Awak memberikan satu tumpuan yang baik pada kelas saya pada hari ini. Jadi, saya ada satu tugasan pada awak semua. Saya akan hantar link Google Form. Mudah saja Google Form tu. Saya dah sediakan soalan dan awak hanya perlu jawab dan beri jawapan pada saya dan terus submit pada saya. Boleh? Boleh. Okey. Saya akan hantar pada grup WhatsApp sebentar lagi ya. Saya harap semua orang jawab dengan baiklah. Okey, cikgu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okey. Okey. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang memberi tumpuan pada kelas pada hari ini. Saya tahu kesukaran yang kita mengalami untuk PDPR, walaupun tak banyak yang awak terima, dapat tak 100% awak terima daripada saya, sekurang-kurangnya awak tahu sedikit dan saya akan share dengan awak maklumat-maklumat lain pada kelas yang akan datang lah. Okey. Jadi, Cikgu Masyita, ada apa-apa lagi ke? Okey, Cikgu Masyita. Okey, tak apalah. Okey, Zarina, terima kasih sebab dah mengendalikan 2 jam kelas walaupun tak semuanya datang.
Okay, yang datang berapa orang tu? 5 ke? 6? 6 orang. 6 orang aja. Orang yang sama macam sebelum ni kan? Lebih macam itulah. Okay, memang sangat mengecewakan lah, maknanya yang lain tak tahulah tidur ke, tapi kita bersangka baik lah, mungkin internetnya tak ada kan. Apa nak buat? Okay, tapi Zarina dah rakam ya? Ada. Okey, dah rakam. Nanti apa pesan pelajar, minta dia dengar balik apa yang Cikgu Zarina sampaikan. Maknanya masuk dalam WhatsApp, kata minta pelajar dengar balik apa yang Cikgu Zarina sampaikan dan jawab soalan yang diajukan dekat dalam Google Form. Okey, untuk pelajar-pelajar 6 orang tu, Cikgu ucapkan tahniah sebab Cikgu rasa setiap kali kelas kamu 6 orang lah yang berjaya menghadirkan diri untuk kelas-kelas yang Cikgu Hisham, Cikgu Rina anjurkan ya. Mudah-mudahan kamu akan berjaya sebab kamu komited dengan kerja kamu ya. Cikgu doakan semuanya yang 6 orang ni memang akan berada di puncak kejayaan ya. Untuk Cikgu Rina, untuk ahli kelas. Terima kasih. Okey, pelajar, sampai hari ini saja kelas kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menghadirkan diri, memberikan kerjasama yang baik, menjawab soalan saya dan ada pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih banyak-banyak pelajar. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum. Salam. Habis dah. Macam mana Syam nak stop ni? Dia kena record dulu.